Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Ashraf bin Mazlan. Saya berumur 27 tahun tahun ni dan berasal daripada negeri Perlis, Negara Kayangan. Saya merupakan pegawai pendidikan di Zoo Negara Malaysia. Saya dah berkhidmat 2 nak masuk 3 tahun lah tahun ni. So, skop tugasan sebagai pegawai pendidikan pertama sekali berkomunikasi dengan sekolah-sekolah ataupun institusi pendidikan di Malaysia. Kedua, menguruskan kesukarelawan, volunteer program, which is di Zoo Negara kita ada Keeperku program. Ketiga, menguruskan kajian-kajian, research, dan akhir sekali kami bertanggungjawab dalam memberi awareness, memberi kesedaran tentang kepentingan konservasi hidupan liar, especially di Malaysia. Jika ada event atau macam perayaan, kami akan buat interactive talk. Kami akan bagi macam talk lah mengenai haiwan-haiwan, mengenai info haiwan, dan juga kami bertanggungjawab untuk membekalkan ilmu, membekalkan knowledge, membekalkan pengetahuan haiwan untuk kepada lain-lain section, kepada customer service, kepada kita punya visitor jugalah, supaya orang lebih tahu tentang haiwan. Kenapa pilih Zoo Negara? Okey, kenapa saya pilih Zoo Negara? Sebabnya Zoo Negara ni merupakan antara zoo yang terbesar di Malaysia lah. Dan juga Zoo Negara ni sangat-sangat terkenal sebagai salah satu boleh dikatakan pusat konservasi di Malaysia. Sebab saya betul-betul berminat dengan haiwan sejak daripada saya kecil lagi. Saya sukakan konservasi haiwan, saya suka tengok National Geographic, suka tengok Discovery Channel. So bagi saya ingin sangat nak bekerja dengan haiwan, bekerja memberi kesedaran mengenai betapa pentingnya untuk kita menjaga alam sekitar, menjaga haiwan-haiwan kita. Sebab tu saya pilih Zoo Negara. Okey, apa beza bekerja di Zoo Negara dengan bekerja di tempat lain? Berdasarkan pengalaman saya sebelum ni, Zoo Negara ni special. Sebab apa? Di Zoo Negara saja anda boleh bekerja serentak di dalam dan juga di luar. Sebab di Zoo Negara saya bekerja dekat pejabat lah sebagai pegawai, dan juga saya juga boleh bekerja di luar, beri talk, buat tour guide, jaga volunteer, buat sukarelawan, berkomunikasi dengan zookeeper, belajar pasal haiwan apa semua. So which is something yang very unique lah bagi saya. Very nice sebab di samping saya bekerja, saya boleh juga menambah ilmu-ilmu pengetahuan. Pengalaman manis bekerja di Zoo Negara. Antara pengalaman manis bekerja di Zoo Negara ni nak ceritakan banyak pengalaman manis sewaktu bekerja di sini. Tapi antara yang bagi saya paling manis adalah pengalaman ketika first time bawa tour guide lah. Sebab waktu tu saya baru first time nak try bawa tour guide. Di samping tu baru first time nak tahu lokasi haiwan-haiwan yang berada di Zoo Negara. Tapi Alhamdulillah berbekalkan pengalaman saya sebagai seorang guru suatu masa dahulu sebelum saya datang bekerja di Zoo Negara, dan juga berbekalkan pengalaman saya sepanjang dalam bidang research dan juga ilmu pengetahuan ketika belajar dulu. Sebab dulu saya adalah graduate dalam Biodiversity Management and Conservation, which is involved in research of animal lah. Dan daripada situ sangat-sangat membantu ketika saya buat tour guide tu. Dan di samping tu, tour guide pertama yang saya bawa tu adalah kanak-kanak, which is something yang very memorable lah bila kau dapat contribute something pada kanak-kanak. So it's something yang bila kau tahu dia belajar sedikit daripada anda, which is something yang buatkan hati kita segembira. Sebab kita tahu dalam hidup anak-anak tu kita ada letakkan macam satu benda yang baik, satu yang macam bagus untuk mendidik dia orang daripada usia muda. Sekarang saya nak bawa anda semua ke satu pameran yang mana jarang orang pergi sebab dia terlindung dekat belakang. Nak tengok pameran apa? Jom ikut. Sekarang kita dah sampai ke satu pameran, pameran orang hutan Borneo kita, di mana tempat ni selalu orang jarang datang lah. Sebab kita di Zoo Negara kita ada 2 orang hutan. Satu orang hutan Sumatera dekat atas, yang tu orang selalu datang lah sebab dia dekat dengan panda.
Dan yang kedua adalah pameran orang hutan Borneo lah, belakang pameran orang hutan Sumatera. Sebab tempat ni belakang pameran orang hutan Sumatera tu terlindung sikit. Orang selalu miss datang sini. Selalu tak ada terlepas datang. So nanti pada siapa-siapa yang datang melawat Zoo Negara, boleh datang melawat tempat ni. Tempat ni sangat cantik dan dah diperbarui. Boleh tengok lawa semua. Hutan Borneo. Oh ya. Dekat atas tu saya satu orang hutan Sumatera. Yang atas Sumatera. Yang atas tu, atas pameran yang atas sana, yang kat pantai tu Sumatera, yang ni Borneo. Yang Borneo kan. Okey, bercakap mengenai hobi kan, saya percaya setiap orang punya hobi masing-masing. Dan bagi saya pula, hobi saya adalah melukis, membaca buku dan juga menonton TV lah ataupun video, especially video-video dokumentari. Okey, kalau melukis, selalunya saya kalau di luar saya melukis potret, komik dan saya ada melukis untuk Instagram sendiri dan media sosial sendiri lah. Tapi di zoo saya gunakan bakat saya tersebut untuk membantu dalam bidang-bidang seni, contohnya aktiviti mingguan seperti face painting. Dan juga saya juga pernah membantu sedikit sebanyak dalam mengecat dan juga art di sekitar zoo lah. Bagi membaca dan juga menonton dokumentari, dia banyak membantu saya sebab saya membaca dan juga menonton dokumentari memang daripada kecil, daripada usia saya 4 tahun. Jadi benda tu amat membantu saya ketika saya bekerja dalam zoo sebab mostly selain daripada pengajian saya, ilmu pengetahuan mengenai haiwan saya banyak dapat daripada dokumentari dan buku haiwan. Okey, antara lukisan ataupun art yang saya buat dekat zoo ni, contohnya sebelum ni saya dan juga seorang zookeeper CW iaitu Abang Alfain lah. Kami pernah buat art untuk atas gate CW tu, Welcome to Children's World. Dan juga saya bersama tim customer service pernah bersama-sama lah untuk menyediakan patung haiwan trigonometri di CW dan juga kami mengecat corak-corak batu lah di CW. Itu antara art yang saya sumbangkan sedikit bakat saya. Ini adalah tentu yang saya dan juga yang saya bantu customer service dan juga individual buat. Ya. Okey, Mak. Orang pasti dia tiger yang saya buat bersama Encik Alfain. Terima kasih. Saya kami sama-sama lah buat warna batu ni. Dan yang ni juga saya buat bersama Encik Alfain lah. Favorite animal? Okey, kalau favorite animal kalau cakap saya, kalau di zoo lah, di zoo haiwan favorite saya di zoo adalah Malayan Cow. Apa Malayan Cow macam pelik? Malayan Cow tu adalah sejenis keluarga bovin, sejenis lembu yang besar, seladang Melaya, Malayan Cow. Kenapa saya minat Malayan Cow ni? Sebab dia haiwan maybe nampak agresif, maybe nampak besar, tapi dia haiwan yang pemalu. Haiwan yang pemalu dan juga sopan. Dan ramai orang tak tahu yang Malayan Cow ni kalau dia jumpa manusia, dia akan lari daripada manusia. Dan actually dia sangat pandai tau. Dia boleh create satu strategi untuk distract orang tu daripada tracking dia punya family dengan cara hantar decoy. Which is satu yang menarik sebab jarang kita tengok haiwan dia ada strategi dia sendiri.
salah satu tanggung Jabatan Pendidikan lah memastikan yang faktor dalam sains ni adalah faktor yang tepat lah. Maksudnya sebab kita nak educate orang kan, kita kena educate dengan faktor yang tepat lah. Indian cow, that one is capybara. That one India, this one in Malaysia. Top 5 Malaysia? Top 5 animal kat Malaysia, ada pendapat aku adalah Malayan Tiger, Asian Elephant, Asian Elephant, Malayan Goat, Malayan Tapir, dan lagi satu Rhinoceros Hornbill. Tapi ada juga cakap ni lah Malayan Sambar. Tapi tu bergantung pada ni lah pakar mana yang decide lah. Tapi kalau di luar zoo, kalau kita cakap pasal haiwan yang betul-betul saya favourite is actually burung gagak lah. Sebab burung gagak ni dia haiwan yang underrated. Sebab orang macam selalu pandang burung gagak ni macam haiwan yang hina, haiwan yang kotor. Actually burung gagak ni kalau kita betul-betul tahu pasal dia actually adalah haiwan yang banyak menyumbang pada ekosistem. Sebab tanpa dia, kita manusia ni mungkin ada banyak sampah, banyak bangkai yang ada merata, dan dia juga terbukti merupakan antara haiwan yang terpandai dan mempunyai sistem sosial sendiri. Sebab kita tahu burung gagak ni kalau ada di antara keluarga dia yang mati atau meninggal dunia, dia ada ritual pengebumian dia yang tersendiri, which is actually benda yang kita tak pernah lihat, jarang kita lihat dekat dalam alam haiwan. Haiwan mempunyai satu budaya, satu culture, satu ritual tersendiri. Okey, pendidikan ni dia bukan saja satu ilmu pengetahuan, bukan saja satu pengukur untuk betapa pandainya seseorang manusia, tapi pendidikan ni adalah satu kesedaran terhadap sahsiah diri dan juga sesuatu yang boleh membimbing kita ke arah yang lebih baik. Dan saya percaya dengan adanya pendidikan yang bagus, ia dapat membantu memupuk generasi yang sayangkan diri, sayangkan alam dan sayangkan semua. Saya Amirul Ashraf dan ini cerita zoo saya.